Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri dan untuk laporan pertama kita ke Sarawak bersama Nurjauna Abdullah. Silakan. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jabatan Pertanian Sarawak yang bakal distruktur semula pentadbirannya akan memberi tumpuan kepada 4 keutamaan untuk mempentingkan prestasi penyampaian dan perkhidmatannya. Menteri Permodenan Pertanian Tan Sri Jabu Anak Numpang berkata, tumpuan tersebut merangkumi pengeluaran yang cekap, penyelidikan, pemprosesan dan pemasaran. Jelas Tan Sri Jabu, pengeluaran yang cekap dan memfokus kepada pengeluaran produk untuk memastikan pengeluaran produk mempunyai nilai tambah agar dapat menembusi pasaran global. Selain itu, bagi memastikan pemasaran produk pertanian mendatangkan keuntungan lebih besar, aktiviti tersebut akan dijalankan dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang mempunyai kemampuan dan pengalaman luas. Tan Sri Jabu berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-30 Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS di Kuching. Kajian penstrukturan Jabatan Pertanian yang mempunyai lebih 2,000 kaki tangan itu telah dijalankan selama 3 tahun dan dipersetujui oleh Kabinet Negeri. Penstrukturan itu nanti menyaksikan jabatan tersebut dibahagikan kepada 3 zon, iaitu zon utara yang terletak di Miri, zon tengah di Sibu dan zon selatan di Kuching. Menyentuh mengenai PPNS, beliau memuji usaha jangka panjang pertubuhan tersebut untuk membina kilang minyak kelapa sawit di Beluru Bakung bagi membantu pekebun kecil memasarkan produk mereka. Kilang berkapasiti 20 metrik tan itu yang bakal beroperasi pada 2018 hasil kerjasama PPNS, Didi Plantation, Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita dan Skim Pelaburan Khas Peladang Kilang Kelapa Sawit Peluru. Majlis menandatangani memorandum persefahaman untuk pembinaan kilang tersebut dimeterai pada mesyuarat itu. Dahim Nadut, 58 tahun, diumum sebagai residen bahagian Serian, iaitu pelantikan yang pertama selaras dengan penaik tarafan daerah Serian kepada bahagian ke-12 di Sarawak. Ia dimaklumkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani pada Majlis Serah Tugas Pentadbiran Baru bahagian Serian di Dewan Masyarakat Serian hari ini. Pada majlis tersebut, Tan Sri Muhammad Moshidi turut mengumumkan Suhandi Tugiman sebagai pegawai daerah terbeduk, manakala pegawai daerah Serian masih disandang oleh Sidi Muling. Beliau berharap ketiga-tiganya dapat membentuk satu pasukan yang baik dan komited dalam memastikan bahagian Serian ditadbir dengan baik. Beliau berkata matlamat utama kerajaan mewujudkan pusat pentadbiran baru bagi memastikan kehadiran jentera pentadbiran sampai ke seluruh pelosok negeri, khasnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Oleh itu, pejabat awam yang bertugas di bahagian Serian diharap dapat membudayakan pendekatan merakyatkan perkhidmatan awam, selalu turun padang dan mengamalkan pendekatan dasar pintu terbuka. Pejabat awam juga disaran supaya lebih peka dan mendekati nadi rakyat dengan mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Pada majlis tersebut, Tan Sri Muhammad Moshidi turut menyaksikan majlis menandatangani nota penyerahan tugas pentadbiran baru bahagian Serian oleh Residen bahagian Semarahan dan Residen bahagian Kuching kepada Residen bahagian Serian. Sementara itu, bahagian Serian bakal menyaksikan satu transformasi yang besar, terutamanya dari segi pembangunan infrastruktur dalam masa 5 tahun akan datang. Menyatakan demikian, Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manyin berkata, ke arah itu sejumlah 100 juta ringgit telah dipohon bagi membolehkan pembangunan bahagian Serian dapat dijalankan seiring dengan bahagian-bahagian lain di negeri ini. Beliau menambah antara yang akan dilaksanakan seperti pembesaran bandar Serian dengan membabitkan seluas 67.98 hektar tanah telah diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Di bawah projek pembesaran tersebut, lebih banyak bangunan komersial akan dibangunkan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Michael Manyin berkata, pembangunan yang bakal dijalankan itu untuk manfaat sejumlah 154,790 orang penduduk di bahagian itu. Jelas beliau, di bawah pentadbiran bahagian Serian memerlukan sebuah kompleks pentadbiran yang bakal menempatkan jabatan-jabatan kerajaan negeri dan persekutuan. Beliau berharap rakyat di bahagian Serian akan dapat memberi kerjasama penuh kepada residen bahagian Serian bagi memastikan segala perancangan yang akan dan telah disusun atur bagi bahagian itu dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Sarawak cukup terkenal dengan kekukuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Malah pada Ogos lepas, Bandaraya Kuching diisytihar sebagai Bandaraya Perpaduan, menjadikannya bandaraya pertama di Malaysia dan juga di dunia yang menerima gelaran tersebut. Sehubungan itu, bersempena ulang tahun ke-27 Bandaraya Kuching malam tadi telah berlangsung malam pengucapan puisi Bandaraya Kuching 2015 di MP Theatre Godown Tebingan Kuching. Acara bermula dengan memotong kek sebagai acara simbolik perasmian majlis yang disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Beliau turut mendeklimasi puisi bertajuk Budaya Kita karya oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Sarawak Dr. Hazami Jahari. Turut mendeklimasikan puisi bagi mewakili kaum masing-masing, Sa Idris dengan karya puisinya bertajuk Kota Ini Sebuah Taman, William Chan dengan puisi Pesan Buat Warga Kota Raya karya Nurhati bin Malizaman, Birmala Devi anak perempuan Nadisan Muragih dengan puisi karyanya Bandarayaku Syurgaku, dan Agam Baba menyampaikan puisi dalam bahasa Iban bertajuk Mansang Sarawak Mansang. Acara turut diserikan dengan persembahan lagu puisi oleh kumpulan anak alam yang menyampaikan 2 buah lagu bertajuk Keroncong Dalam Penantian dan Sati Sejiwa sebagai penutup majlis itu. Bahagian Miri memerlukan lebih banyak agihan peruntukan bagi menaik taraf kemudahan jalan raya di kawasan Riam, terutamanya jalan-jalan kampung. Ini memandangkan peruntukan bagi kemudahan bagi pengguna, terutama dalam kalangan pekebun kecil. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata bagi tahun ini kira-kira RM2 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan dalam projek penaik tarapan jalan di seluruh kawasan Riam termasuk jalan kampung dan kediaman. Ini memang sudah lama diminta oleh para pekebun di sinilah. Kalau kita bergantung kepada Majlis Bandaraya sahaja memang tidak mencukupi. Memang kebanyakan jalan-jalan ini tidak dapat ditahan kerana peruntukan dari Majlis Bandaraya itu sangat terhad sekali kerana mereka kebanyakan peruntukannya adalah untuk taman-taman kediaman. Bercakap kepada pemberita semasa meninjau projek naik taraf jalan di Riam Miri, Datuk Lee berkata kebanyakan jalan kampung telah pun dinaik taraf namun masih terdapat jalan yang tidak dapat diperbaik atau diturap semula. Sehubungan itu, lebih banyak peruntukan tambahan diperlukan pada tahun akan datang dan beliau berharap permohonan itu mendapat pertimbangan daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan menerusi Kementerian Luar Bandar dan Wilayah bagi tujuan berkenaan. Dalam lawatan itu, beliau telah melawat beberapa tapak projek naik taraf jalan termasuk Taman Putih 4 dan Jalan Kampung Lusut. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Asli di Kota Kinabalu.